Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 April 2020. Sabah mencatat tambahan 1 kes positif COVID-19 baru semalam. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes bagi negeri ini sebanyak 210 kes. Menurut kenyataan Pusat Kawalan COVID-19 Sabah, pertambahan kes positif itu direkodkan di daerah Beaufort. Ini menjadikan 8 kes positif di daerah tersebut. 15 daerah lain tidak mencatatkan sebarang pertambahan kes. Setakat semalam, Tawau yang merupakan zon merah kekal daerah dengan kes tertinggi, iaitu 63 kes, diikuti Lahad Datu 35, Kota Kinabalu 29, Sandakan 17, Kinabatangan 14 dan Tuaran 12 kes. Daerah lain, Kunak dan Putatan masing-masing 7 kes, Kota Belud 5 kes, Sipitang 4, masing-masing 2 kes di Papar, Ranau, Penampang dan Sempurna, serta 1 kes di Tambunan. 1 kematian akibat COVID-19 direkodkan di Tawau 20 Mac lalu. Seramai 36,886 penerima di Sabah telah menerima bantuan khas COVID-19 secara one-off RM300 setakat semalam. Mereka terdiri daripada penerima bantuan am, bantuan anak yatim, bantuan orang tua, bantuan kanak-kanak meliputi ibu tunggal dan bapa tunggal serta bantuan orang kurang upaya dan pesakit kronik. Sejumlah RM11,65,800 telah dibelanja untuk pembayaran bantuan khas tersebut. Dalam kenyataan media di Ibu Negeri, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata, bantuan-bantuan lain juga sudah diagihkan kepada penerima yang layak. Antaranya bantuan makanan kepada pelajar Sabah di Semenanjung berjumlah RM189,560 melibatkan 2,554 pelajar di 33 institusi pengajian tinggi awam dan swasta. RM500,000 pula disalur kepada Universiti Malaysia Sabah UMS bagi membantu pelajar yang berada dalam kampus sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Turut diagih bantuan makanan kepada individu dalam siasatan PUI di 17 pusat kuarantin seluruh negeri. Menurut Datuk Syafiee, 22 pesakit COVID-19 juga telah menerima bantuan khas one-off RM500, manakala baki 188 pesakit akan dibayar sejurus maklumat akaun pesakit diperoleh. Katanya, seramai 410 orang penerima golongan khas miskin dan miskin tegar juga telah menerima bayaran one-off RM500. Sumbangan khas berjumlah RM1 juta turut disalur kepada 8 agensi barisan hadapan, antaranya Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Bantuan makanan yang disampaikan secara terus kepada ketua keluarga di 60 kawasan Dewan Undangan Negeri masih diteruskan. Ketua Menteri juga menjelaskan Pusat Kawalan COVID-19 Sabah diarah terus memantau dan mempercepatkan pengagihan bantuan bagi meringankan beban rakyat. Gara-gara ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP, 6 individu dilapor hilang di kawasan hutan bakau Kampung Bukit Payung, Tuaran. Kesemua mereka yang keluar mencari lokan Rabu lalu bagaimanapun ditemui selamat pagi semalam. Penemuan kesemua mangsa disahkan Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim yang ditemui pemberita di lokasi. Katanya operasi mencari dan menyelamat digerakkan sejurus laporan kehilangan mangsa diterima kira-kira 6.45 pagi. Lebih 50 anggota keselamatan terdiri anggota polis, bomba, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, rela dan tentera laut terlibat dalam operasi tersebut. Kesemua mangsa akan dirakam kenyataan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Seksyen 22(B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 serta Peraturan 3(1) Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit. Lebih 6,000 pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS yang tinggal di kampus sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerima bantuan daripada kerajaan negeri. Dana bantuan makanan berjumlah RM500,000 itu akan dikreditkan ke akaun pelajar terbabit.
Majlis penyerahan replika cek disempurnakan Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob kepada Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin. Bercakap kepada pemberita, Profesor Datuk Dr. Taufik berkata, semua pelajar UMS yang berada di kediaman kendalian UMS atau luar kampus yang telah berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Pelajar sepanjang PKP layak menerima bantuan itu. Sesungguhnya bantuan ini amat bermakna dan kami akan sentiasa menghargai dan kita akan bekerjasama lebih rapat lagi dan bekerjasama dalam semua bidang. Sumbangan dana berkenaan turut disambut baik pelajar UMS. Kami berterima kasihlah kepada yang memberikan dana kepada kami sebab kami sangat bersyukur. Kami walaupun kami dalam UMS, kami rasa macam mesti ada orang yang mengambil berat pada kami. So kami sangat bersyukurlah walaupun jauhkan daripada ibu bapa. Saya mewakili pelajar daripada Universiti Malaysia Sabah mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan berharap ada lagi lah mungkin pihak dari luar yang sudi memberi sumbangan lagi untuk membantu pelajar. Daripada bantuan-bantuan yang diberikan tu dapatlah kami membantu kami semua dalam dekat sini hidup yang macam saya dari sini dari Semenanjung kan. Jadi yang tak dapat balik tu dapatlah sumbangan macam makan semua tu. Terdahulu UMS menerima sumbangan RM100,000 daripada Perbadanan Pinjaman Sabah. Replika cek diserahkan pengerusinya, Datuk John Koh. Proses penangguhan bayaran balik pinjaman bank seperti di Umum Bank Negara Malaysia BNM baru-baru ini tidak menggunakan hikmat orang tengah. Justru orang ramai dinasihati berhati-hati dan tidak terpedaya dengan mana-mana pihak yang mungkin mengambil kesempatan. Menurut Ketua Pejabat BNM Kota Kinabalu Zamri Ismail, penangguhan pembayaran pinjaman selama 6 bulan bermula bulan ini dilakukan secara automatik oleh pihak bank. Saya ingin mengingatkan orang ramai bahawa proses penangguhan bayaran balik pinjaman ini tidak perlu melalui ejen ataupun orang tengah. Ia dilakukan oleh bank secara automatik. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Beliau menambah jika ada kemusykilan, pelanggan boleh berhubung terus dengan pihak bank. Semua bank berlesen dan institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan IKP yang dikawal BNM menawarkan pakej penangguhan ini. Penangguhan bayaran balik pinjaman merupakan langkah pengawalan dan penyeliaan untuk menyokong usaha institusi perbankan, membantu individu, perusahaan kecil dan sederhana dan syarikat korporat menangani kesan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 14 April ini turut mengubah corak operasi perniagaan restoran dan kedai makan. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mendapati restoran yang beroperasi mematuhi peraturan PKP dengan hanya menjual makanan bungkus kepada pelanggan. Pengusaha restoran dan orang ramai yang ditemui mengakui mereka sentiasa akur dengan arahan semasa termasuk perubahan masa operasi. Kita ikut apa yang disarankan oleh kerajaan. Apa yang terbaik, kita ikut saja. Itu masa tu kita ada berapa kisah, tapi yang penting apa yang disarankan kita akan turut saja. Masa itu bagus lagi dikekalkan lah. Sebab macam kami pun risiko juga kepada wabak itu kan. Jadi kalau dalam masa jam 8 sampai 5 petang kami dapat berehat. Saya harap diteruskanlah jam 8 sampai jam 6 petang tu untuk membentras ini wabak ni yang ada sekarang ni. Bagaimanapun ada yang mencadangkan agar masa operasi restoran dipanjangkan. Sebaik-baiknya kalau boleh dipanjangkanlah sehingga jam 8 malam sebab kebanyakan macam COD kan, tapau, diorang kebanyakan datang jam 6, 7 begitu sentiasa inilah order, tapi selalunya kami sudah tutuplah jam 6 petang kan. Kalau KL dia punya masa tu, dia punya jam 8 dari jam 8 malam tu kan, sebaiknya di Sabah pun sama jugalah. Pendapatan Food Panda untuk kemudahan orang ramai jugalah.
Melalui PKP Fasa 2 yang bermula 1 April sehingga 14 April ini, Majlis Keselamatan Negara mengumumkan operasi restoran dan kedai makanan ditetapkan 8 pagi hingga 8 malam. Namun bagi Sabah, operasi restoran dan kedai makanan ditetapkan bermula 6 pagi hingga 6 petang, manakala penghantaran makanan pula ditetapkan 8 pagi hingga 6 petang. Pengecualian pembayaran sewa projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam selama 6 bulan bermula bulan ini memberi kelegaan kepada golongan B40 di kawasan bandar. Perkara itu terkandung dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Kerajaan negeri melalui pakej COVID-19 Sabah turut mengambil pendekatan sama bagi meringankan beban penghuni PPR berpendapatan rendah ikuran penularan wabak COVID-19. Ia memberi manfaat kepada 20,080 isi rumah melibatkan 110,400 penghuni. Alhamdulillah, syukur kerana prihatin kepada penghuni-penghuni PPR dan membagi pengecualian selama 6 bulan. Kami sangat-sangat berterima kasih mengucapkan kerana kami pun yang kurang yang tinggal di PPR ini yang kurang berkemampuan. Alhamdulillah dia bagi kelonggaran gitu kan, sebab bagi ibu tunggal ni kita payah mau saving apa dengan gaji yang 1K saya begitu. Jadi kalau macam yang kami ni yang kurang berkemampuan, sangat tidak mampu, jadi ini macam satu peluang sebab keadaan kita sekarang kita nak boleh keluar. Jadi macam ini satu kelegaan macam kami lah begitu. Terdapat 40,000 unit rumah PPR seluruh negeri Sabah dengan 22,000 unit telah diisi dan selebihnya dalam fasa pembinaan. Pengecualian sewa selama 6 bulan yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini dalam pembentangan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin bukan sahaja memberikan kelegaan kepada penghuni PPR di seluruh negara, malah ia dapat meringankan beban mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Sarifah Munazlah Sarip, RTM. Baik, sekian dahulu berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan sayangi Malaysia ko.